Okay, saya nak buat satu cerita. Tuan-tuan ingat tak masa 2020, pada tahun 2020, negara masa itu, siapa yang tak tahu? Kan? Majoriti kita ingat. Kecuali anda gila ataupun masa tu anda mungkin koma dan sebagainya kan. Bahawa negara kita ditutup sebab COVID. Betul? Negara kita ditutup sebab COVID. Alasan kerajaan Muhyiddin Yassin pada waktu itu. Dalam pada nak tutup sebab COVID, pada waktu itu, kerajaan minta supaya diadakan darurat. Darurat kali pertama, kerajaan Muhyiddin Yassin minta supaya diadakan darurat. Kemudian ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong kali pertama. Kali kedua minta lagi. Kemudian diperkenankan dan akhirnya disebabkan perkenan itu, Agong minta supaya diadakan parlimen walaupun ada darurat. Perikatan Nasional kata tak perlu ada. Saya mula buat bising. Akhirnya kes saya jalan seperti yang diketahui lah kan. Tetapi, sebab saya tak boleh komen masalah isu tu. Tetapi, darurat itu akhirnya diangkat. Okay. Now, ada seseorang, satu peguam pada masa itu, mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agong. Bukan tindakan yang kedua memberi darurat, tetapi tindakan pertama tidak mahu memberikan darurat. Jadi, peguam ini pergi ke mahkamah pada waktu itu, menuntut mahkamah mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agong supaya kerana baginda pada masa itu menolak untuk mengadakan darurat buat kali pertama. Kali kedua baginda buat, tapi kali pertama. So, keputusannya adalah hari ini. Mahkamah tolak permohonan cabar keengganan Agong isytihar darurat. Seorang peguam gagal dalam permohonannya berhubung sama ada Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menolak permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin ketika itu untuk mengeluarkan pengisytiharan darurat 4 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Wan Ahmad Farid Wan Saleh menolak tindakan Syed Iskandar Syed Jaafar dengan alasan itu bukan sesuatu yang mahkamah boleh campur tangan. Wan Ahmad Farid memutuskan perkara itu memberikan isu kabinet yang diberi kuasa mengikut perlembagaan untuk menasihati Seri Paduka dalam isu dasar dan keselamatan. Walaupun pengisytiharan darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 150 perlembagaan, di bawah perkara 40 fasal 1 perlembagaan, Seri Paduka Baginda hendaklah bertindak mengikut nasihat daripada kabinet menurut alasan beliau. Mahkamah sentiasa menganggap perkara keselamatan mempunyai tekstur yang pelik. Kabinet sebagai cabang eksklusif kerajaan mempunyai maklumat risikan mengenai perkara keselamatan yang tidak dimiliki oleh mahkamah dan oleh itu berada dalam kedudukan terbaik untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Hakim ikut menegaskan bahawa mahkamah secara amnya tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tindakan ke atas Seri Paduka Baginda ketika melaksanakan kuasa perlembagaan baginda. Walaupun peruntukan perlembagaan berhubung klausa penyingkiran akan menyamai menutup pintu mahkamah, kelihatan keras dan tidak adil, remedinya terletak pada badan perundangan dan bukan mahkamah. Hakim itu tidak membuat sebarang perintah mengenai kos. Tindakan Undang-Undang Iskandar adalah untuk meminta panduan mahkamah berhubung isu perlembagaan yang dikaitkan dengan keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk tidak mematuhi pemerintahan Muhyiddin untuk isytiharkan darurat pada 2020. Okay. Pada 25 Oktober tahun 2020 adalah dilaporkan Yang di-Pertuan Agong memutuskan untuk tidak bersetuju dengan permintaan Muhyiddin atas alasan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu telah menangani COVID-19 dengan berkesan. Perlu dimaklumkan, kemudiannya pada 12 Januari, Seri Paduka Baginda berkenan menerima nasihat Muhyiddin untuk isytihar darurat. Melalui saman itu, Syed Iskandar memohon mahkamah untuk menentukan yang lain sama ada Seri Paduka Baginda mempunyai budi bicara yang tidak terbatas untuk mengisytiharkan darurat maupun nasihat, walaupun nasihat Perdana Menteri atau kabinet adalah sebaliknya. Baik. Menarik apa yang Hakim kata dalam kes ini. Hakim kata dalam kes ini, mahkamah sentiasa menganggap perkara keselamatan mempunyai tekstur yang pelik. This is very interesting. Kenapa saya kata demikian, tuan-tuan? Dalam isu ini, pada waktu itu, pada Oktober 2020, Yang di-Pertuan Agong sebenarnya tidak berkenan untuk mengadakan darurat. Dan saya antara orang yang mempersoalkan kenapa bila dah ada tutup negara, kita dah buat COVID, kita dah buat MCO, kita tutup negara pada masa itu, kenapa kita nak kena adakan darurat? Itu persoalan yang saya timbulkan pada waktu itu. Kenapa kita dah ada negara kita dah tutup, kita dah ada sekatan daripada pergi merentas dan sebagainya, malah bukan sekat itu, tak boleh keluar rumah pun.
Tetapi kita masih juga nak buat satu lagi, dipanggil darurat. Walaupun pada Januari dia perkenankan oleh Pertuan Agong, setelah ditekan oleh kerajaan, baginda setuju. Kemudian baginda memohon supaya diadakan. Antara lain, kalaupun ada darurat, buatlah sidang parlimen. Tapi masa itu, saya ingat lagi kenyataan daripada Taqiyuddin, kalau tak silap saya, dia kata apa? Agong boleh cadang, tetapi keputusan sama ada tarik atau tidak darurat itu adalah, ada atau tidak parlimen itu adalah kepada kami, iaitu kabinet dan juga Perdana Menteri, bukan yang di-Pertuan Agong. Sampai saya mempersoalkan, saya persoalkan dengan penuh kekerasan. Saya guna reverse psychology. Saya tahu kalau lagi nak pergi hentam PN, sampai habis kita punya darurat tu. Dan akhirnya, kita nampak sekarang apa fungsi darurat itu sebenarnya. Rupanya darurat itu digantung negara. Bila negara itu digantung, kalau setakat tutup negara, orang kata tutup rumah dan sebagainya, dia masih tak boleh buat apa-apa dengan sistem negara. Kerana sistem berjalan seperti biasa. Tetapi darurat, tuan-tuan, adalah bukan sekadar menggantung parlimen. Tetapi Perdana Menteri sebagai caretaker mempunyai kuasa khas untuk mengarahkan apa sahaja tanpa perlu melalui kabinet, tanpa perlu melalui pembangkang. Itu sebenarnya objektif. Dan pada waktu itu kita dapat lihat bagaimana ratusan juta masuk ke dalam akaun bersatu. Kita lihat betapa projek-projek diberikan sewenang-wenang dan sesuka hati. Tanpa melalui kebenaran kabinet. Sign dokumen, bilion projek diberikan sesuka hati. Baru kita faham. Tak, saya dah tahu lama dah. Sebab saya merujuk kepada darurat tahun 1970. Disebabkan oleh 13 Mei 1969. That's why I know jauh fungsi darurat itu, ke mana dia boleh pergi, di mana dia boleh bawa, level dia bagaimana, apa dia punya repercussion dia. Repercussion tahu kan? Repercussion ni maksudnya apa dia punya kesan akibat dia kalau sekiranya darurat itu berlaku. Now, akhirnya, tindakan yang saya buat pada bulan Mei, ujung Mei 2021, negara dibuka pada bulan Julai 2021. Alhamdulillah. So, tak apalah. Itu pengorbanan kecil saya untuk negara kita, untuk rakyat Malaysia. Negara kita dibuka, parlimen dibuka, kita bersidang. Akhirnya. Alhamdulillah. Tapi, nak bawa di situ, bolehkah kita mempersoalkan tugas yang di-Pertuan Agong? Yang ini telah membuktikan bahawa tidak. Walaupun raja berperlembagaan, tapi dalam perlembagaan juga memberi raja itu satu kuasa yang amat besar, terutama dalam melibatkan darurat. Okey. Semalam, tuan-tuan, ke 2 hari lepas, tak ramai yang tahu, Ustazah Hasmah nama dia. Tiba-tiba dia dikatakan memberi ceramah di Kementerian Kesihatan Malaysia. Ustazah Hasmah ni kontroversi dia sebab dia adalah walaupun dia adalah antara penceramah PAS, tuan-tuan. Dan kalau tak silap saya, antara yang aktif mengkritik kerajaan Madani ini sebelum ini. Kalau tak silap saya, correct if I'm wrong, Ustazah. Tiba-tiba dia dijemput di Kementerian Kesihatan. Bagi ceramah kat Kementerian Kesihatan. Okeylah, bagi ceramah tu tak ada masalah. Topik dia pun okeylah. Topik dia tak adalah menyentuh politik kan. Ialah berani dia nak sentuh politik. Kan, dia tentang kekeluargaan, tentang tolak ansur, semua okeylah. I mean, style dia lah kan. Kita tak menafikan benda tu. Tapi timbul persoalan bagaimana seorang staunch supporter PAS. Kalau dia tak staunch supporter, dia sokong PAS tapi kita pun tak tahu, tak ada masalah. Saya tahu ada di kalangan pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan tu penyokong PAS. Macam mana saya tahu? Bila saya tengok social media ada orang. Saya jumpa pegawai tu, saya tengok social media. Saya tengok social media. Saya tahu lah. Sebenarnya kalau dia ada slang-slang belah Pantai Timur, saya tengok social media dia. Tapi saya tak kisah pun. Sebab bila saya tengok social media dia, walaupun dia ada personal opinion terhadap penyokongan dia terhadap PAS, itu pulang kepada dia lah. Kan? Itu pendapat peribadi dia dan saya tak ada masalah. Saya tak komplain pun orang tu. Tetapi yang ini kita tahu memang dia ada, orang kata apa, inclination kepada PAS satu hal. Tetapi bagaimana dia mengenakan orang kata Kerajaan Pakatan Harapan Perpaduan, Kerajaan Madani, ini satu hal. Mungkin bukan sekarang, mungkin dulu setimbul persoalan. Now, bila ditanya, bila benda tu investigate, rupanya menurut pegawai, mungkin pegawai KKM ni dia tak tahu kan, mungkin kita bagi orang kata apa, bagi sangka baik lah,
Mungkin dia tak tahu pasal-pasal politik ni, dia tak kenal. Dia ingatkan Ustazah Asmah ni kira handal, terror, semua famous, panggil je lah. Sebab dia kata, alasan dia kata, sebab Ustazah ini masih tersenarai, dengar baik masih tersenarai dalam senarai JAKIM, antara penceramah yang dibenarkan untuk dipanggil oleh JAKIM. Jadi kita persoalkan JAKIM sekarang ni, JAKIM macam mana? Dan sekarang ini tuan-tuan, baru ni hari ni saya dapat satu komplain. Ni komplain hari Jumaat ni, khutbah Jumaat kan. Satu komplain daripada seorang rakan daripada Pahang. Khutbah Jumaat dia disediakan oleh Majlis Agama Islam Pahang, tetapi khutbah Jumaat dia berbunyi macam orang PAS yang sediakan. Jadi saya harap kerajaan negeri Pahang tolong pantau perkara ini. Kan, terutama bila isu menyentuh tentang apa orang kata Nick Allen baru-baru ini, khutbah Jumaat itu seolah-olah menghentam. Seolah-olah kita kata ini menentang apa orang kata hukum Allah, menentang perintah, seolah-olah demikian. Walhal Sultan dan juga Agong sudah pun bertitah agar benda ini tidak dipanjangkan. Perkara ini tidak dipanjangkan lagi kerana ia adalah takzir yang melibatkan ketidakcekapan kerajaan negeri Kelantan dalam mengubal undang-undang. Itu saja. Tak ada kena-mengena dengan hukum Allah. Dan itu adalah keputusan Mahkamah Persekutuan. Tetapi di Pahang ada. Kan? Dan kita harap mana-mana rakan di Pahang tolong komplain dengan kerajaan negeri. Kan? Komplain dengan kerajaan negeri. Baik. Okay. So, bagi saya, JAKIM kena tengok balik senarai-senarai tersebut. Dan kita tahu, dalam daulah daulah terpendam ini, masih terdapat saki-baki mereka yang macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak sokong PAS, nak sokong Bersatu di atas kertas undi, silakan. Tetapi bila melibatkan kerja dan polisi kerajaan yang memerintah, yang tu you have to watch out lah. Yang tu anda kena watch out lah. Anda sebagai penjawat awam, anda kena serve the government of the day. Tapi kalau anda menyanggah government of the day, adalah lebih baik tuan-tuan dan puan-puan letak jawatan. Kan senang. Kan? Senang. Tak ada masalah benda tu. Tak, itu berlaku pada zaman kami. Ada di kalangan ahli-ahli reformis kami berhenti kerja daripada kerajaan kerana tak puas hati dengan kerajaan. Dia orang tak boleh nak laksanakan polisi kerajaan yang dia anggap tak betul. Tak apalah, dia berhenti kerja kemudian jadi pembangkang. Jadilah pembangkang. Tapi jangan rosakkan kerajaan ni pada dalam. Kita akan tengok nanti tuan-tuan. Alright, habis kat situ.